على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي القصاص مسائل كثيرة. Tuan-tuan, tidak? وفي القصاص مسائل كثيرة منها تمييز العبد وشبهه من الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه. وفي القصاص, dan pada qisas, berkenaan dengan panama kaedah al-umur bimaqasidiha. Jadi al-umur bimaqasidiha ni dia masuk hampir keseluruhan dalam bab ibadat, dan dia juga masuk sebahagian dia di dalam bab akad, dan ada juga masuk di dalam bab jinayat. Di antara dia wa fil qisas, dalam masalah qisas. Qisas ni dalam rubuk jinayat berkenaan dengan bunuh balah. Bunuh balah yang berlaku dari antara prasyarat yang disebut di dalam bab jinayat ni, di antara dikisaskan sekiranya ni dengan jani dengan majni alaih ni satu tarah, iaitu antara prasyarat dia nak boleh jatuh hukum qisas ni sama-sama martabat. Sama-sama martabat ni iaitu di antara orang yang orang panggil merdeka sama merdeka, ataupun di antara orang muslim dan orang yang bukan muslim. Seandainya yang dibunuh itu bukan muslim, maka tidak ada hukum qisas. Ini ada bicara dalam bab qisas tu. Jadi qisas ni iaitu bab bunuh balah. Dalam bab qisas tu masailu kathiratun. Dia panggil khabar muqaddam. Dan masailu kathirah itu masalah yang banyak. Minha, yang bermula sebahagian daripadanya, daripada masail tu, tamyizul amdi, iaitu membezakan di antara amdi. Dan amdi ni yakni membunuh dengan sengaja. Wa shibhihi, dan shibihnya, serupanya serupa amdi. Minal khata', dua tu membeza tu minal khata', takluk pada tamyiz. Bila cerita ni nak cerita bab al-umuru bimaqasidiha dalam bab qisas, nak dijatuhkan hukum qisas itu mestilah pembunuhan yang dilakukan itu secara sengaja. Jadi sengaja tak sengaja ataupun tersalah, ini kesemua bergantung kepada niat. Mana jani seorang penjenayah yang nak membunuh itu, adakah dengan qasad dia buat keluar senjata dengan tujuan nak bunuh ataupun sebaliknya. Sebab dia perbezaan di antara bunuh. Sebab dalam bab qisas ni yang akan dihukum bunuh iaitu pada masalah amdi. Amdi ni
iaitu bunuh dengan sengaja ataupun bunuh dengan niat. Memang dia tujuan dia nak bunuh dan dia menggunakan senjata yang pada ghalib dia memang untuk membunuh. Kalau khata' ni pembunuhan yang tidak sengaja, macam orang pergi memburu, bila dia tembak tu dia tak sangka kata ada orang tentu, dia nak tembak kijang, tiba-tiba terkena seseorang mati, dia tak dijatuhkan hukum qisas. Wa shibhihil amdi ni, dan serupa pada kata masalah amdi, ni pun tak dijatuh qisas, tapi tang diat kena bayar semua. Dia kafarah bunuh, diat bunuh dan qisas. Qisas ini dia panggil hakul adami. Sekiranya keluarga majni' alaih mengampunkan, maka penjenayah itu tidak dijatuhkan hukum bunuh. Jadi perbezaan di antara bunuh sengaja ataupun diserupakan dengan pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ni mana dia tak menggunakan nampak lagu sengaja. Memang melawak tepuk belakang, gedebok, buak tu buak mati terus. Tu jadi serupa, dia panggil syibhul amdi. Syibhul amdi ni pembunuhan yang serupa macam sengaja. Padahal cara perbuatan begitu tu bukan membunuh pada qalib. Dia panggil syibhul amdi. Jadi nak tahu mana syibhul amdi ni, mana niat dia pipi tu nak melawak. Dia bisa melawak lama mai ni, tak tahu kata kawan tu boleh jantung 3 tahun dah sikit. Dia pergi tepuk selop, hap mati. Akan dijatuhkan hukuman sama ada pembunuhan yang dilakukan itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau amdi ni memang dia bertujuan daripada awal, dia matlamat dia buat keluar senjata ataupun apa-apa perbuatan dia tu memang niat dia nak bunuh, buat kereta betul-betul dia nak belah tu dia panggil al-amdi. Tu nak membezakan sama ada pembunuhan yang dilakukan itu sengaja ataupun syibhul amdi. Dua-dua itu nak membezakan daripada khata', dia bergantung kepada niat. Ni nak jatuh sama ada kisah tak kisah. Pembunuhan yang dilakukan tu sengaja ke tak? Apa tujuan dia nak bunuh tu? Ataupun dia bukan bertujuan nak bunuh, cuma nak melawak awal tu, tiba-tiba dia ambil kayu tu supaya biasa dia kayu tu katok betih tak jadi apa. Tiba-tiba katok betih mati. Dia syibhul amdi. Adakah dijatuhkan hukum bunuh balas? Ni dalam bab jenayat, dalam kitab Mata'im Badrin pun ada belah-belah awal sekali bab membunuh dengan sengaja, membunuh pada rupa sengaja dan tersalah ni. Dia gantung pada niat, sama ada dia nak jatuh bunuh atau tak jatuh bunuh. Akan ditanya, apa tujuan kamu buat begitu? Hakim tanya. Dia kata memang saya daripada awal matlamat saya nak bunuh dia. Maka masa tu baru dijatuhkan hukum qisas. Itu nak membezakan. Walaupun masalah khata' ni dia guna senjata, tapi tujuan dia bukan nak cedera ke orang, dia nak buru. Tapi kebetulan ada seseorang yang ada di kawasan tu terkena mati. Itu tak dijatuhkan hukum qisas. Bergantung kepada jani penjenayah tu lah, dia tujuan dia begitu nak buat apa. Ni dalam bab qisas pun nak jatuh hukum bergantung kepada niat orang yang buat dah. Tu yang kata masuk di bawah kaedah al-umur bi maqasidiha, makna nak putuskan sesuatu hukuman itu berdasarkan kepada qasad niat matlamat oleh seseorang. Dalam bab qisas pun dia bersangkut juga dalam kaedah ni. Habis itu. Wa minha, dan sebahagian daripada masail lagi. Jumlah ni semua menjadi sifat bagi kasirah. Sebab dalam kaedah nahu, tiap-tiap jumlah yang jatuh selepas daripada isim nakirah semua dia menjadi sifat, dan tiap-tiap jumlah yang jatuh selepas isim ma'rifah dia i'rab menjadi hal. Di sini isim nakirah kasirah. Jadi minha, jumlah minha tu khabar muqaddam. Tamyizul amdi itu dia panggil mubtada' muakhar. Jumlah khabar muqaddam mubtada' muakhar itu menjadi sifat bagi kasirah, sebab jumlah itu jatuh selepas daripada isim nakirah. Kaedah dalam nahu ni minha atau minha tu, atau minha makna kata sifat duk terkandung dalam masail yang kasirah lagi. Apa dia? Iza qatala, ay ma iza qatala, dia hazah ma mausul bermakna masalah. Ma iaitu masalah, iza qatala al-wakilu, apabila membunuhlah oleh wakil
Wakil ni orang yang diserahkan kuasa kepadanya. Serah kuasa tu fil qisasi, pada masalah bunuh balas. Inna qasda qatlihi, bahwasanya qasad membunuhnya, membunuh wakil itu, anil muwakkili, iaitu ganti daripada muwakil. Makna dalam bab bunuh ni boleh keluarga yang panggil keluarga majni' alih ni dia laksana hukum sendiri, dan boleh dia wakil. Selalunya kita adalah wakil lah. Kalau kata hukum bunuh balas, kita kata tikam. Kita hak patient tak bisa tikam orang, tak reti tikam kan. Sila kita wakil kepada pihak apa nama pelaksana tambah hukum pancung, tetak kena tandai jahanam kepala kawan kan. Lambat mati. Mestilah kita wakil kan. Wakil yang melaksanakan hukum qisas, sesungguhnya tujuan dia membunuh tu iaitu ganti daripada muwakil. Tu satu. Barangkali dia niat begitu. Au qatlihi bi syahwati nafsihi, atau membunuh oleh wakil tu bi syahwati nafsihi, dengan syahwat dirinya, diri wakil. Mana dia bunuh tu dengan perasaan dia geram. Sebab yang dibunuh tu ahli keluarga dia juga kan. Mana kenalah 3-4 pupu, jauh sikit. Hak keluarga terdekat dia tu kan. Dia beradik depa juga yang kena bunuh. Hak keluarga terdekat tu abang si mati tu, dia tak reti nak laksanakan qisas, dia wakil kepada wakil ni kan. Kemudian wakil ni masa dia nak membunuh tu, ada dah tujuan dia tu sebagai menyempurnakan daripada muwakil, ataupun dia bunuh tu pasal ada perasaan dendam, kesumat, marah dia tu. Kalau dia bunuh ni dengan tujuan dia ni ganti daripada muwakil, ni tak menjadi kesalahan. Tapi kalau dia membunuh dengan sebab dipengaruhi oleh syahwat, marah dia tu, ni dosa dah. Orang nak bunuh tu pun kan, kau boleh duduk tengok jahat sangat, bunuh mampus pi. Dosa teh dia. Mesti perasaan tu nak kata bersih, nak kena bersih sungguh kan. Nak laksana hukum tu pun jangan mestilah betul-betul perintah lillahi ta'ala. Susah. Cincang kata takat tengkuk aku cincang sampai kaki tu Sayyidina Ali boleh tak pedang. Tu yang dalam perang bah, musuh lah tu Sayyidina Ali letak pedang lah, angkat pedang lah, dia ludah muka Sayyidina Ali, Sayyidina Ali letak pedang. Dia paling main kepung-kepung, dia kata awak tak bunuh lagi. Dia kata aku tak mau. Waktu awal tu angkat pedang, niat matlamat aku bersih kerana nak meninggikan agama Allah dan kerana Allah. Tapi bila dia ludah muka aku, kemarahan aku sudah berpunca daripada ludahan itu. Aku tak mau tetapkan yang aku tetap itu Allah bertanggungjawab di akhirat. Tu sahabat. Kalau kita 2 kali yang tadi hak awal hak Islam, hak ni hak aku pula. 2 kali cincang. Tak boleh balas sahabat. Perasaan naik, perasaan marah tinggal. Hei, tak pedang tu. Dalam masuk Islam. Tu tak cerita kena memang perang kerana Islam sungguh. Oi, akhlak. Niat dia baru tak boleh lawan lah. Marah tak mau langsung. Campur tu bukan kata semata-mata marah pasal ludah dak. Campur. Nak li'ala illahi kalimatillah lah. Satu lagi perasaan pasal diludahi musuh. Campur lagu tu niat tak molek. Bersih sungguh niat dia. Tu qatil wal maqtul fil jannah. Asal dalam hadis al-qatil wal maqtul fil nar. Tapi para sahabat qatil wal maqtul fil jannah. Dia membunuh pun beroleh pahala, dia dibunuh pun beroleh pahala. Habis. Itu dalam bab melaksanakan qisas ke atas jani, iaitu penjenayah. Wa fi riddati, wa fi riddati ni atah pada fil qisas. Wa minha ma iza qatala al wakilu fi riddah. Tidak tak faham, atah dengan jaga tidak masalah, tak nampak. Wa fi riddah ai fi bab riddah, dalam bab riddah, seseorang yang keluar riddah. Riddah ni asal makna riddah ni perkara yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam.
perkara-perkara itulah kalau seseorang buat dia tu, si pembuat dia tu dinamakan murtad. Diri perkara. Apa diri perkara? Contoh kita kata sembah berhala. Kan? Di sembah berhala tu dia panggil ridah. Bercakap menghina Islam, dia panggil ridah. Niat sesuatu yang ijma' ulama jatuh kufur, dia panggil ridah. Seseorang yang melakukan perbuatan tu dia panggil murtad. Kan? Kita kadang-kadang junub dengan janabah pun tak tahu. Kan? Junub lain, janabah lain. Junub kena kepada ismi, kena pada orang yang ada hadas janabah. Dia kata janabah tu lah orang. Junub. Ada istilah ada. Wa fi riddati ay ma iza qatala al-wakilu fi riddah. Macam tu juga. Pada masalah orang yang melaksanakan hukum riddah. Jadi orang yang riddah, orang yang buat perbuatan sama ada dia ijtihad atau sebagainya. Sebagai contoh lah, dia buat keputusan, dia ijtihad, kata dia ni tak mau dah memeluk agama Islam dan nak menganuti agama lain. Apabila ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh qadi ataupun hakim dan memaksa dia supaya dia kembali kepada Islam tetapi dia enggan, akhirnya dijatuhkan hukum tu hukum bunuh. Jadi pelaksana, orang yang melakukan hukum bunuh dengan dipancung kepala dia tu, waktu dia jatuhkan hukum tu, dia kena molek niat dia sama ada dia menunaikan pelaksanaan hukum ataupun qatlihi bi syahwati nafsihi. Mana jangan dipengaruhi perasaan marah langsung. Dan marah sebab bahasa ni tak pandai elok okeylah dia, tapi kalau dia tak maki lagu tu dia tak apa sedap. Kan? Dajjal ni murtad atau ni kan. Pegang dia nak tetak. Dia tetak dipengaruhi perasaan marah. Tu tak boleh jadi kesalahan dosa belah dia. Oh payah. Kita hangat hati tengok muka murtad ni kan. Tengok macam nak cium. Kan? Kita nak tetak ni. Cek muhammad. Habis. Oh payah. Hukum Islam bersih. Kekelasan tinggi dia pak. Kalau undang-undang persekutuan tu Ustaz, macam mana nak kabul? Kalau undang-undang persekutuan tu kan, mana? orang tukang sebat tu lah. Sebat tapi bukan atas hukum agama kan. Macam mana nak ijaz ni? Tu lagi-lagi lah. Ni awak laksana Islam dah ni pun. Niat tata cara kena jaga semua. Lari niat mana? Ni Islam. Ni ada perbezaan. Perasaan pengus marah kita kalau tengok puak murtad dengan puak ni sakit hati kan. Jangan bagi ada memang laksana semata-mata lillahi ta'ala. Tengok Wahabi ni datang ni duk buh dalam Facebook lama ni. Poster lagi tu. Bukan kata kepala, rambut pun dia cincang. Lagi pada kisah-kisah ulama dulu banyak. Balik ikut tu ya kisah marah. Tak mau. Yang nak jalan hukum yang terpilih tu. Tu memang pokok apa jemaah yang terpilih nak boleh buat. Sebab tu nak laksana kalau tak betul-betul bulat tekad tak boleh buat. Tunggu masa. Habis bahan ridah wa fis syariqah. Ni atas situ lagi lah. Atas pada kata kisah lagi. Wa minha ma iza qatala al-wakilu fis syariqah. Kata sak. Ada. Fis syariqah ni bukan atas dah. Fis syariqah ni dia panggil khabar muqaddam. Ma tu dia panggil mubtada muakhar. Kan dalam kitab tu dia tulis wa fis syariqati fi ma. Fi tu lebih. La'ala sawab isqatu fi. Kalimah fi tu tak ada. Yang ada wa fi syariqah ma iza akhadha al-alatul malahi biqasdi kasriha wa ishhariha aw biqasdi syariqatiha. Wa fi syariqah, dan pada masalah mencuri. Masalah, bermakna masalah.
barang yakni masalah iza akhadha al-alatul malahi, apabila mengambillah oleh seseorang, akhadha syakhsun alatul malahi, akan alat-alat yang melalaikan, yakni alat permainan muzik, dia pi ambil itu biqasdi kasriha, dengan bertujuan untuk memecahnya, memecah akan alatul malahi. Makna alatul malahi ni iaitu alat permainan muzik yang mana seseorang ini dalam bab curi, dia ada bicara bab ni. Seseorang yang mengambil alat muzik tadi ni, yang mana tujuan niat dia pada asal matlamat dia ni untuk memecahkan, sebab alatul malahi ni memang wajib dimusnahkan. Kan? Musnahkan tu satu, wa ishariha, dan dia juga tujuan dia tu isyhar. Isyhariha, ishari alatul malahi. Alatul malahi, isyhar ni apa? Bukan asyara yushiru, isyhara ni makna masyhur. Isyhar ni istilah dalam bab ni. Bila sebut isyhar ni, yakni kita katok sentai sampai tak boleh berubah lah. Dia macam gitar tu kan. Kalau kita katok belah hujung kedebam kan, ada lagi belen-belen ni lagi, itu kasriha saja. Kasriha campur isyhar ni, dia katok lagu tu, buah gam lagu mana tak elok lah. Berkecai, tu dia panggil katok tabak selerak buang, sekira-kira tak boleh sambung dah. Itu istilah isyhar. Jangan duk terima isyhar ni memasyhur, mana kena masalah. Dia istilah ni isyhar ni kena katok berkelai terus. Dia pi tujuan begitu tu, au bi qasdi sarqatiha, ataupun dia pi tu dia nak balas. Kan, bila orang tangkap dia, kan, ni hang ni awak mencuri dak, hang nak curi ada, saya niat ni mai pegang-pegang ni nak katok pergi jahanam buang. Masa dia ambil alat malahi tadi ni, adakah dihukumkan dia ni tak salah sebab dia nak kasriha wa ishariha? Itu tak salah. Memang alatul malahi ni dia kena bagi katok bang, tapi adalah perbahasan daripada ulama. Kalau kira-kira dikatok tadi ni dan kita boleh guna untuk keperluan yang lain, cukup takat tu kan. Tapi kalau katok tak boleh guna macam piano, katok apa, katok gear lain lah. Kalau gitar boleh katok belah hujung tengah, boleh buaya mengeram. Takat tu sudah, jangan sampai lingkup terus. Jadi dia pi pegang-pegang tu, dia katok, mula-mula dia pegang nak ambil tu, tiba-tiba ada saksi apa semua. Orang tanya, apa siapa ni yang ambil barang ni? Hai, saya main nak ambil barang untuk saya pecah. Tu atas niat dia, bergantung atas niat dia. Jadi hakim akan tanya dia, apa tujuan kamu masuk, kamu pi ambil barang ni sekian-sekian? Adakah kamu bertujuan biqasdi kasriha aw ishariha, ataupun biqasdi sarqatiha, ataupun hang nak pediah curi tu? Bila hang kena tangkap, abang kata hang nak bagi pecah pula dah. Maka nak jatuh keputusan sama ada dia dihukumkan mencuri ataupun tidak atas niat dia. Dia tak, tujuan saya bini qasdi kasriha, saya nak memusnahkan alat muzik ni. Tak jatuh hukum mencuri. Tidak, dia kena hukum mencuri. Kena mencuri. Dia nak mencuri ni kena belajar. Kena buat lari tempat hirzul misli lah apa semua. Jatuh hukum tak boleh kerak tangan. Mencuri pun kena belajar juga kan. Tapi banyak step lah. Dia nak bagi tak lekat orang dakwa Syekh Sinjanayah tu. Ada dalam bab syariqah, mencuri. Ni dalam kitab Sawa'iq Rawahik apa nama Ibnu Hajar tu ada. Dia biasa pi katok alat permainan muzik di satu kumpulan sufi batil. Kumpulan masa tu seorang yang timbul sebagai sufi tapi dia batil. Dia tak kena jalan sebenar. Imam Ibnu Hajar Pirat, Imam Ibnu Hajar pun Qutbul Awliya, padahlah dia lebih tahu lah kawan tu wali tak wali kan. Dia pula wali besar, ulama besar. Dia ada timbul ajaran sesat pada masa tu. Dia pergi ambil katok terus. Kalau dia pergi ambil tu kata tujuan curi, dia kena tindakan undang-undang curi. Dan syarat curi berapa banyak, baru nak kena kerat tangan. Lepas daripada tu kalau tak sampai had tu dia nak jatuh hukum apa kan. Pencuri tak sampai kepada rubuk dinar, adakah dilepas begitu saja? Ini dalam bab syariqah, bab kih jenayah mencuri. Semua ada dalam bab jenayah. Di Ustaz Azhar baca kot matlak.
Wa fima, dan pada masalah iza akhadha da'inu malal madini biqasdi istifai awis sariqati fala yuqta'u fil awwali wa yuqta'u fis sani. Wa fima, dan pada masalah iza akhadha da'in, apabila mengambillah oleh da'in ni tuan hutang, malal madini, akan harta bagi madin, dia panggil idafat mahdah bermakna lam, makna malal madin, harta kepunyaan milik bagi madin, dia ambil itu biqasdi istifai, dengan tujuan untuk menyempurnakan istifai dainihi. Apa masalah dia ni? Masalah seseorang, dia ni ada orang yang berhutang dekat dia 400-500 ringgit. Janjian dalam hutang nak diselesai, dilunaskan sampai 5 bulan contohnya. Tiba-tiba bila sampai 5 bulan dia masih lagi tak langsai hutang. Jumpa kita, dia kira nak tuang. Kaki ni kaki pidai ni, dia panggil jidal. Nabi kata lil jidali hillu irduhu. Orang yang liat bayar hutang, boleh kita mempermalukan dia. Ada kawan tik datang ni 3 orang dah ada kencing ni. Sampai kelau hutang tak ada kambuih ni, aku nak kambuih sana. Tak ada kambuih pun, rompong pula tu ni. Dia kerja curi, dia kerja orang panggil culas hutang ni. Liat bayar hutang ni, Nabi kata hillu irduhu. Boleh kita pemalu dah. Boh dalam WhatsApp. Kaki ni jangan bagi hutang. Ku kena dah. Boleh. Tiba untuk seorang lain tak bagi, kena mudarat atas orang. Jangan orang yang tak bayar hutang ni kadang-kadang bukan tak ada duit. Dia memang jenis perangai dah. Dia panggil bi'at. Bi'at dia tu memang suka berhutang. Bukan kata orang berhutang orang tak ada duit. Kadang-kadang orang ada duit suka berhutang. Dia di kampung dulu arwah dia tu. Duit ratus ribu. Pergi mesyuarat kenduri kena 50 ringgit hutang duit orang. Kodokutnya Robi. Orang tanya awak yang minggu depan bayar siapa? 50 ringgit tu boleh guna macam-macam. Masya Allah. Duit ratus ribu, bendang tahun orang nak jual, dia boleh bayar cash. Ada macam tu. Tu tak kira lagi kenduri dia, rumah dia kenduri nikah anak dia. Sekali beli susu tin setin. Orang abang kata susu habis bagi duit setin. Mai agih no, kenduri mai 3 orang cerah lah kan. Kenduri mai tak kira. Ni susu habis tak beli pula setin. Pada ku Pak Ma'on bini dia minta 3, dia beli 6. Yang ni beli setin dia. Kodokutnya Rabbi. Pak Ma'on tak sayang bini, 6 dia beli. Jenis tu, jenis payah bayar hutang. Jadi bila kita duk tengok dia lihat akhir dain, orang yang bagi berhutang ni dia pergi balas barang kau tu. Dan satu hari tengok kawan tu handset mahal, handset tapi syarat lah barang hak dia balas tu sekiranya melebihi harta hutang nak bagi balik. Mana kalau hutang 600, handset tu 1,000, 400 nak bagi balik. Dia tak kira 400 beda hangat hati tak boleh tak boleh. Dia Islam dia kena seimbal dengan hutang. Kalau hutang 600, dia balas handset tu harga apa? 600. Sengak buat tu tak apa. Nampak handset aku, mana aku pitau handset buat tak tahu tu boleh tak abang, tak apa. Kalau barang tu meningkat harga pula. Kalau barang meningkat, apa nama hutang, dia kira waktu kita ambil tu nilai barang masa tu apa. Masa hutang tu tak apa, naik turun tak apa. Kena bagi balik lebih tu. Dia kata ni apa hang sedekah kat aku hutang hang tak bayar lagi. Tak apa, aku sedekah hang, beda himpun hang. Patut ku cari 4 hari dah tak jumpa. Anak-anak pergi kat kedai tu, aku jual lah. Lihat sangat bayar hutang. Habis tengok dia duk kali mutu dia pun boleh balas. Dia kata aku nak naik apa? Mana beritahu kat hang. Macam dia ada duit. Kalau dia tak ada duit, dia terdesak, haram kita ambil kertas dia. Masalah dia berkemampuan untuk bayar. Tapi dia memang sengaja culas tak mau bayar hutang. Jadi orang yang bagi hutang ni harus ambil kertas dia ni dengan niat qasdi istifa ni untuk menyempurnakan hutang dia tu. Ataupun as-sariqah, dia pun balas sama. Dia tak alang-alang apa nama aku ambil
hak ni beda hangat hati semua, haram sungguh balas. Hak ni ni nak kena semua, nak kena betul niat ni. Betul-betul saya ambil ni lillahi ta'ala untuk menyempurnakan hutang. Kau nak balas. Jadi bila antara taradud antara dua niat matlamat dia ni, fala ni tafri'si pada masalah ni, fala yuqta'u, maka tiada dipotong akannya ayyadudain, akan tangan orang yang tuan hutang tu, fil awali ay fi mas'alatil awal. Apa masalah awal? Ay qasdul istifa'i dainihi. Makna kalau dia bertujuan niat untuk menyempurnakan hutang, la yuqta', tidak dipotong tangannya. Wa yuqta'u, dan dipotong ay yadul dain, akan tangan dain tu, fi sani ay fi qasdi syariqah. Kalau dia niat tu untuk tujuan nak mencuri, maka walaupun begitu dia akan dipotong tangan. Sebab ni kembali semua kepada niat. Hakim akan tanya, kita kata lagu tu boleh kencing, hakim, hai hukum Islam kan boleh main kencing. Dan bila terlaksana Islam, Allah pelihara, lidah akan bertutur dengan kalam yang betul. Kita kata sumpah aku tu boleh lepas berdoa, berlambak lah ni sumpah lah pergi dalam masjid. Ada sumpah dalam Al-Quran, sumpah hukum Islam ni bahana dia besar. Lah ni yang duk sumpah tak jadi sebab apa? Tak ada hukum Islam. Sebab tu sumpah bagi ni esok boleh bonus ni. Dalam hukum Islam ni dia ketakutan, gerun nak bersumpah tu. Dahsyat. Sumpah zur ni, sumpah yamin kazib ni, yamin yang dusta ni, bukan dia. Dia sebab tu waktu sumpah ni selalunya jatuhkan hukum petang Jumaat setelah asar, sebab waktu tu paling mustajab. Lepas asar, Jumaat, silat sumpah makan terus. Jangan. Itu dalam bab-bab hukum had, waktu mana yang kita nak jatuh hukuman, sebab waktu tu lebih mustajab. Nabi selalu jatuh hukum petang Jumaat lepas asar. Waktu tu mustajab. Dari Islam dia tu, kita kata lah senang, lepas aku ni boleh mohong lah. Dan Tuhan kata lah, nakalan minallah, laksana saja hukum, pencegahan, pengawasan, penjagaan tu diserah pada Allah. Dan Allah akan susun tadbir, kedudukan manusia ni akan lebih teratur dan lebih amanah lagi. Habis. Dia duduk ke depan, ni panjang sikit ni. Wa fima law ta'ata fi'la shay'in mubahin lahu wa huwa ya'taqidu 'adama hillihi kaman wati'a imra'atan ya'taqidu annaha ajnabiyyatun wa annahu zanin biha fa iza hiya halilatuhu aw qatala man ya'taqiduhu ma'suman fabana annahu yastahiqqu damuhu aw atlafa malan li ghairihi fabana milkuhu. Ni apa dia ni? Wa fima, ni pada masalah dikira, dihitung, diputuskan masalah itu mengikut niat. Fima, pada masalah law ta'ata, sekiranya melakukan fi'la syai'in, akan satu perbuatan, mubahin lahu, yang harus baginya. Mana masalah yang mana perbuatan tindakan dia tu sebenarnya boleh. Wahwa, padahal ia syakhsun tu ya'taqidu 'adam hillihi, dia i'tiqad, dia berkepercayaan, dia pegang benda tu tidak halal baginya. Tak halal bagi dia, bagi apa nama man tadi, tak halal baginya ni fi'lu syai'in mubahin. Dia masalah apa ni, dari sini dia bagi 3 masalah. Yang mana masalah tu, perbuatan tu halal, boleh. Tapi pada sangkaan dia, benda tu dia kata tak boleh. Tapi dia buat agak lah. Kan? Macam mana? Ini masalah ni. Kaman wati amra'atan, seperti mereka yang mewati, menjimak akan seorang perempuan.
ya'taqidu annaha ajnabiyatun, yang mana dia beranggapan dan i'tiqad annaha, bahawasanya imra'atan tadi ni ajnabiyatun, seseorang yang asing. Dia duk kata dia nak pergi jimak tadi ni dengan seorang perempuan yang asing. Wa annahu, dan akan bahawasanya yang pertama dia zon kata perempuan tu ajnabiyah. Wa annahu, dan dia juga bahawasanya dia ni dia zon kata annahu, bahawasanya nyaman tu zanin biha, melakukan penzinaan dengannya. Makna dia sangka akan perempuan yang dia nak zina tadi ni seorang perempuan yang ajnabiyah, dan dia juga beranggapan kata perbuatan dia ni sebagai zina. Faiza, tiba-tiba hiya imra'atun tu halilatuhu, ialah perempuan yang halal baginya. Dalam bawah ini masalah dia mempunyai perempuan halil ni yang umum. Halil ni dia masuk, halilah ni dia masuk isteri, dan dia masuk hamba sahaya. Istilah halilah dia lebih umum. Kalau dia sebut zaujatuhu, tu khusus di isteri. Kalau halilah ni perempuan yang halal baginya, bagi man tu, makna sama ada perempuan itu bini isteri dia ataupun hamba sahaya dia. Dia menyangkakan hamba sahaya orang lain. Dia pun jimak, tapi pada sangkaan dia orang lain. Dia tahu kata perbuatan dia itu salah, tapi sebenarnya itu adalah hamba sahaya dia. Hamba sahaya dia yang melarikan diri dulu. Kata cantik lah ni. Ini bawah ni. Tengok di bawah nombor 1. Aw wati amra'atahu fi tafkirihi wa tasawwurihi ghairaha. Ataupun dia menjimak akan isterinya padahal pada pemikiran dan rupa dia akan yang lain. Ghairaha. Mana dia jimak isteri tapi pada dia punya orang panggil apa ni? Pemikiran dia membayangkan isteri dia tu apa nama? John Liza tak sigok. Apa nama pelakon Hindustan tu, berlakon dengan Priti Zinta kurang lagi tu. Hak aja menari dom 3 tu. Apa nama? Katrina Kaif. Dia duk bayang Katrina padahal bini dia Nur Aina. Bayang rupa bayang ni, dia feeling dia. Itu satu kesalahan kan. Bini dia tu mungkin ada kurang sikit tang mana. Dia nak bagi selera tu dia bayang kan. Dia bayang bini dia tu. Macam tu kan. Tu nak kaif ke apa replika padukon ke jenis orang Hindustan kan. Dia selera belah tu dia duk bayang lagu tu. Wazalika, bermula demikian itu kan. Sebab apa dia membayangkan dan merupakan orang lain bi an a'jaba bi imra'atin ajnabiyah. Pasal dia lebih mengkagumi dan terpesona dengan perempuan ajnabiyah. Thumma dhahaba yujami'u imra'atahu. Kemudian dia pun pergi menemui isteri dia dan dia jima'. Wa huwa, padahal ia ya'taqidu fi tasawwurihi wa balihi annahu yujami'u tilkal mar'ah al-ajnabiyah. Dia membayangkan seolah-olah dia menjima' perempuan yang ajnabi tu. Fa innahu ya'thamu bitilkan niyah. Perbuatan begitu dikirakan berdosa, dia panggil zina niat kan, zina niat. Walaupun perbuatan dia tu tak berdosa, tapi sebab niat dia begitu kan, tu berdosa lah. Nak jatuh hukum tak ada jatuh sebab isteri dia yang dia jima'. Yang nisbah dosa sebab dia membayangkan isteri dia tu orang lain. Satu dosa. Macam salah ni kan, dia perbuatan dia tu tak dikira salah, nak jatuh hukum tak boleh sebab itu halilah dia, tapi atas dasar niat dia begitu. Ni ada perbahasan Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam ni, dia bahas lagi di bawah. Itu satu masalah. Au qatala man ya'taqiduhu ma'suman, oleh seseorang
yang ya'taqiduhu, yang i'tiqad lah, yang beranggapan ataupun beriktikad ia man tu akan man atau qatala man, membunuh seseorang, syakhsun akan seseorang, yang taqiduhu, yang i'tiqad lah ia syakhsun hu akan dia akan man tu maksuman, akan orang yang maksum. Maksum ni pun istilah fiqh ni, jangan maksum istilah tauhid. Dia kata mana ada orang maksum zaman lah, punggah. Maksum ni makna seseorang yang tidak dijatuhkan hukum bunuh. Dalam hadis pun ada Nabi katakan faqad ismata alaihim tu, orang yang menjaga makna dua kalimah syahadah, maka nyawanya dan hartanya dijanjikan terpelihara. Ini maksum ni mana orang yang tidak dijatuhkan hukum bunuh. Kita ni maksum ni kan, daripada cerita lepas bagui saya maksum. Mak memang nak sembang tu kan, dia kata dia ni bagus lagu ni, aku maksum. Maksum ni nama pun maksum. Maksum ni orang yang tidak dijatuhkan hukum bunuh dan wajib dipelihara nyawa dia. Dia pi bunuh seseorang tu yang dia sangka kawan ni bukan ada kena kes jenayah apa, tapi kes musuh lama kan. Dia pi bunuh. Fabana, maka nyatalah annahu man asani ni, orang yang kedua, orang yang dibunuh tu, yastahiqu damuhu, berhak mustahaklah olehnya darahnya. Mana orang yang diharuskan dibunuhkan oleh bunuhnya. Mana dia dijatuhkan hukum bunuh dengan sebab barangkali dia qisas, barangkali dia ni dijatuhkan hukum bunuh dengan sebab dia murtad kan. Jatuh dah hukum, tak ada orang nak laksana, dia ni duk ingat musuh lama, taikam. Padahal pada sangka dia ni kawan tu kes kelai dengan dia aja, bukan kes dah kes lain. Tapi sebenarnya kawan hak dia bunuh tu memang musuh lama dia tu. Sebenarnya dia ni dah dijatuhkan hukum bunuh sebab dia ada bunuh orang lain ataupun dia murtad dulu ni. Tapi pada sangkaan dia kawan ni cuma kes kelai dengan dia. Tu masalah yang kedua. Dia tak jawab ni, tak jawab ni. Dihimpun. Au atlafa malan li ghairihi, atau membinasalah akan harta li ghairihi, yang milik bagi lainnya, lain pada man. Fabana milkuhu, maka nyatalah ia apa nama malan tu milkuhu, milku man tadi ni. Atlafa di sini ni bukan makna merosakkan. Asyik makna atlafa ni rosak. Makna atlafa di sini dia makan. Dia makan. Kalau binasa harta tu tak boleh. Itu memang berdosa. Kata kita sendiri kita binasa, tak boleh. Kita ada RM10, hang tengok ni kurang kaya, bakar isap rokok, haram tak? Kita menyapa saya duit aku, tak boleh. Harta sendiri semua kita ni Allah bertanggungjawab. Kita ni dia tanggungjawab, mana boleh. Binasa harta ni haram. Wajib jaga harta walaupun sekupang. Sebab tu dalam kitab Sulam Subian, kalau kita tengah sembahyang tiba-tiba ada pencuri larikan harta kita, harta ni Tok Cik kata walaupun sekupang, kita kena pertahan kan, kita kena ligan balik walaupun tengah sembahyang tak betul. Dia panggil sembahyang pada hukum sembahyang khauf. Kan ada dalam Sulam Subian kan. Apa baca? Syidatul khauf. Syidatul khauf. Sembahyang bersangatan takut dihukum. Para ulama ahli tarjih mengatakan sembahyang ini diserupakan pada masalah syidatul khauf. Mana boleh hambat penyamun tu. Walaupun yang dia pertahan hanya kabur handset. Bukan handset, kabur handset. Kena tahan sebab harta kita ni tak boleh kita binasa sesuka hati. Tu kalau tu dah diam besar dah. Hak ni masalah atlafa di sini ni kena pegu dengan masalah dia makan. Mana dia lalu tengok ada pokok. Kan? Tengok ada pokok. Ataupun kita kata buah yang dia jumpa dalam sungai. Bila dia jumpa dalam sungai, dia kata elok rezeki pagi ni aku tak makan lagi kan. Koyak buah durian tu balah isi elok pula tu, habis sebiji kat dia. Pada sangkaan dia buah durian orang yang jatuh dalam tu. Sebenarnya dusun dia kan. Dusun dia tu boleh jadi hak dia, boleh jadi jatuh dalam milik dia pada masa tu yang mana ayah dia mati. Otomatik ada dalam kitab fiqhan dia sebut orang yang curi lembu jual. Pada sangkaan dia kata lembu tu lembu kepunyaan orang lain, tapi sebenarnya pada hukum waqi'
lembu tu dah jatuh milik dia. Sebab lembu ayah dia tu, masa dia curi, ayah dia baru saja meninggal. Sedangkan dalam hukum faraid tak ada waris lain kecuali dia seorang. Kau automatik tu harta tu jatuh dalam milik dia. Ni macam masalah ni. Ni dia sangka kata pokok buah nak dia buah dia kan, punya tak nak ambil peduli. Jangan orang tak nak ambil peduli kerta ni. Kalau pergi tanya balik kebu hang tak sampai tahu mana, tak tahu, tak ambil peduli. Dia kata ni pokok siapa ni, orang tahu pokok kawan, tapi tengok sedap tutuh pergi maka padahal pokok dia. Dia tak tahu dia punya sepadan tanah dia tu sampai mana. Ni masalah ni. 3 masalah ni. Nak buat ke mana? Qala Syekh Izzuddin ai fi jawab hadha syarti. Ni ada 3 masalah kan. 3 masalah ni nak jawab ke mana? Qala Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, yang digelar dengan Sultanul Ulama kan, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dia ni fiqh pun sakan, tauhid pun sakan. Dia karang kitab Abdul Salam, Syarah Jawharatul Tauhid. Dan Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam digelar dengan gelaran Sultanul Ulama fil mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i. Izzuddin Ibnu Abdissalam ulama Mesir juga ni. Yajri alaihi, berlaku atasnya, atas man tu, hukmul fasik, dihukumkan hukum fasik. Walaupun tak dijatuhkan hukum had, sebab dia mencuri, sebab dia berzina, atau sebab dia membunuh tadi ni, tapi orang ni yajri alaihi, berlaku atasnya, atas man tu, hukmul fasiqi, akan hukum orang yang fasik. Sebab apa? Li jur'atihi ala Allah, kerana beraninya man tu ala Allah. Yang tahu dah kata perempuan tu, kata sekiranya perempuan ajnabi haram zina, hui, gagah lagi, walaupun pada hakikat perempuan itu adalah isteri dia. Walaupun kita kata perempuan yang dia jima' itu isteri dia, tapi dia membayangkan perempuan yang lain. Ini orang yang berani melakukan maksiat atas Allah. Dia ni dikira fasik. Kira fasik. Sebab apa? Lianna ni dia panggil illatun ni illatin. Sebab apa kawan ni dijatuhkan hukum fasik? Pasal dia berani laku maksiat ke Allah. Pasal apa dia berani laku maksiat ke Allah? Li'annal adalah, kerana bahawasanya adalah sifat adil tu, innama syuritat, sanya disyarat akan dia, syuritat dengan makna u'tubirat, diiktibarkan, litahassuli thiqati bisidqihi, dengan menghasilkan akan thiqah, benar, bisidqihi, dengan jujurnya. Ini sifat kejujuran ni, yang kata sifat adalah. Sebab tu martabat manusia ni dalam hukum fiqh ni dia ada 3. Dia ada adil, dia ada fasik, dia ada tidak fasik. Seseorang yang terlibat dalam dosa besar ataupun dia mengekalkan dosa kecil, walaupun sekali dia buat dosa besar, seandainya dia tidak bertaubat, maka label peringkat dia ni, dia dikirakan hukum fasik. Seandainya dia bertaubat, diberi tempoh iddah selama 1 tahun, kalau dia tak ulang balik kesalahan dia, maka lepas tu baru dia naik peringkat adil. Dan dia panggil adil sama adil masturul adalah, ataupun adalah fi syahadah. Ni dalam bab penyaksian lah, hukum fiqh ni. Jadi peringkat fasik ni orang yang mengekalkan dosa kecil. Buat dosa kecil tu kerap, dosa besar walaupun buat sekali tapi tak taubat, dia ni label dia fasik. Lepas tu dia bertaubat. Bila dia bertaubat daripada fasik tadi ni, dia naik tidak fasik. Tidak fasik tu lama mana? Diberi iddah selama 1 tahun. Kalau dalam masa 1 tahun tu dia tak ulang lagi, dia tak ulang balik kesalahan dia tu, cukup setahun, maka label dia tadi ni daripada tidak fasik baru naik menjadi adil. Yang adil ni payuh. Jadi Umar kata kalau satu masa dulu hendak dihimpunkan orang adil di dalam kota Madinah, hanya dalam masa sebentar sahaja kita boleh memperolehi begitu ramai bilangan. Tapi pada hari ini, kata Sayyidina Umar, amat sukar dicari orang yang adil. Ayah orang adil ni. Dan litahassuli siqah. Sebab apa? Syarat adalah ni supaya menghasilkan siqah, benar.
Benar ni benar pada cakap, benar pada perbuatan. Bisi dekehi dengan jujurnya. Dia benar ni, dia nak kena orang cakap pun betul, buat pun betul. Cakap lagu lain, buat lagu lain tak jadi. Sebab tu dalam Quran Tuhan puji sebahagian sahabat, rijalun sadaqullah bima ahadullah alaih. Rijalun, Allah puji. Apa? Ni nak kata siqah ni, siqah, benar sungguh ni. Ada cerita dalam sirah nabawiyah, sirah nabawiyah Maulana Abu Hasan Ali Nadwi. Cerita ada seorang sahabat. Dia ni dalam perang Badar. Nabi pada asyainya perang Badar Nabi keluar ni. Dia Nabi perang yang Nabi sertai ini sebanyak 27-28. Dia panggil Ghazwah. Dan termasuk syariah ni. Syariah banyak. Syariah peperangan yang berlaku yang tanpa penyertaan Nabi. Nabi utus sahabat ya. Dia panggil syariah. Kalau peperangan yang disertai dengan Nabi sekali, dia panggil ghazwah. Sama ada Nabi turun petatak ataupun Nabi duduk atas kuda saja. Dia panggil ghazwah. Jadi dalam satu masalah, satu peristiwa tu, Nabi keluar nak ambush rombongan yang datang daripada Mekah pergi ke Syam, bawa barang dagangan untuk balik ke Mekah, yakni musyrikin Arab Mekah ni. Pada masa tu Abu Jahal, Abu Lahab semua pakai, ada lagi Umayyah bin Khalaf, banyaklah, Walid bin Mughirah, Walid bin Mughirah, semua ada lagi. Geng-geng sakan-sakan kafir Quraisy ni semua ramai ribu. Mereka pun bawa barang dagangan balik daripada Syam. Nabi ambush kat. Tujuan Nabi nak tahan barang dagangan. Jadi Nabi ni dia hantar seorang jasus dia dalam sirah contohnya. Sampai lepas satu rombongan yang mana dalam kumpulan dia tu rombongan musyrikin ni Abu Sufyan. Abu Sufyan duk dah. Lepas berhenti dalam satu kawasan, Nabi hentak satu jasus dia, seorang sahabat, terlupa dah, alhamdulillah apa dah. Sahabat ni pakai kurunguh, naik kuda, dengan kuda dia naik tu tak dengar bunyi. Dia punya pakar dia ni, dia pindah duk dengar apa hasil mesyuarat daripada puak-puak musyrikin ni. Tapi yang kata Abu Sufyan ni, dia punya pakar. Lepas tengah duk bincang tu, Nabi ni duk tunggu dah tu, duk tunggu di tempat hampir dengan Badar ni. Dia nak jadi perang Badar tu. Lepas tu tak apa. Dia duk tunggu sini. Dia hentak jasus dia, Rasulullah hentak jasus. Duk mak tengok tang mana puak musyrikin ni dan apa mereka punya plan. Dia duk bincang di situ. Abu Sufyan ni dia pakar. Telinga dia ni macam lintah. Dia kata cukup perbincangan kita hari ni. Ada pengikut jasus Muhammad yang sedang perhati kita atas bukit. Dia sampai lagu tu dia punya pakar. Dia pun ambil 2-3 orang pi tengok dia punya jasus tu tak ada lah. Makna pengintip tu tak ada lah. Hilang lah. Cekak tu pun kan. Tapi Abu Jahal pun ambil tungkat dia ni duk tengok unta kuda tu berak. Dia keh taik. Dia kata taik ni kuda jenis ni. Dan taik ni rumput jenis ni. Rumput lagu ni tak ada tanglin, hanya di atas satu bukit sahaja di Madinah. Bukit ni. Pakar Abu Sufyan. Ni taik merang pun mardi peram sampai setahun tak jumpa jawab panggil makan apa. Merang ke ikan lah. Tak tahu ikan apa. Dia ambil taik seketul pergi buat kajian buat. Merang ni makan apa. Puas tuduh mengkelai kawan ni kata dia makan sebab benar. Mana merang pakai sebab benar. Dia makan urat lah, jenuh kelai. Abu Sufyan keh dia mahir ilmu qiyafah. Ni lah tak ada lah ilmu qiyafah. Syekh Ahmad Fatani pakar qiyafah. Hang lah nak kawan ni dia boleh tahu pak kita. Ilmu qiyafah tu. Ilmu yang sudah kepupusan. Bukan karamah, ilmu. Kita nak faham ilmu, istilah ilmu. Dia bukan kasyaf, dia bukan karamah, tapi ilmu. Tu kata ilmu Islam lah, tak ada lah. Kita kalau tengok muka ni puas tuduh. Dak. Dia kata hang bukan anak Husin. Bukan. Anak Husin lah. Aku tahulah pak aku. Dia duduk kelai. Tak boleh teka. Tu dia panggil ilmu qiyafah. Orang dulu pakar. Kaitik je.
Kita pasal orang habaq Taibah. Kalau tuduh tu jenuh tukar. Kan? Tak nak ni Abu Sufyan dia punya pakar keh ni kuda ni jenis ni. Dia boleh habaq kuda apa? Dan makan rumput jenis ni. Depa kata hang tahu mana rumput jenis ni tak ada negeri Arab lain. Satu bukit saja di Madinah. Ni hak Muhammadnya ni lah. Punya cekap. Abu Sufyan. Dia orang bangsawan. Akhirnya balik macam cerita kat Nabi ambush. Akhirnya mereka dapat tahu kata Nabi nak ambush mereka ni. Dia hentak seorang. Dia kata dalam ramai-ramai ni, siapa di antara hampa yang boleh memecut kuda paling cepat? Kita nak beli seminggu, aku mau 3 hari. 3 hari. Pergi balik tak sampai seminggu. Ada kawan ni kata, tak apa, saya sanggup. Dia pecut jalan lain. Pergi Mekah. Sampai di Mekah, dia buang habis baju seluar dia telanjang. Jadi pada masa tu Arab ni kalau balik-balik telanjang atas kuda ni makna satu benda emergency yang cukup besar. Siap terus kelengkap, keluar mai serbu. Tu yang jadi perang Badar tu. Kan bila mai perang Badar, akhir seringkah cerita dalam perang Badar ni, cerita perang Badar ni banyak dia punya step dah. Dak perang Badar ni kan. Kata panjang. Habis daripada perang, akhirnya puak ni balik. Bila balik, para sahabat Nabi tadi ni balik ke Madinah. Bila sampai di Madinah, ada sebahagian sahabat Nabi yang menyesal. Antara dia Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni pak menakan Sayyidina Anas bin Malik. Dia kata, saya tak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kelak dengan 313 orang sahabat ini untuk berperang. Sebab Allah janjikan satu janjian yang besar bagi sahabat-sahabat yang turut serta di dalam perang Badar. Laqad radhiyallahu Allah akan meredai dan Allah mengampuni dosa, seolah-olah Allah bagi tiket ahli Badar buat dosa apa pun aku tak ambil tindakan. Tu bahasa ulama guna. Punya hebat tu tentera yang paling hebat sekali, tentera yang terlibat dalam perang Badar. Badar Kubra, Badar 3 kali, Badar Wusta, Badar Sughra, Badar Kubra. Bukan sekali Badar, 3 kali. Mengaji sejarah kita ada sentai Badar Kubra tu dah ada 3 kali. Ini Badar Kubra Jadi ada seorang sahabat kata, ya Rasulullah, andainya berlaku peperangan dalam masa terdekat, Rasulullah bagi taulah, saya rela berkorban sehingga nyawa saya syahid. Anas bin Nadar kata, tak lama daripada tu orang kafir yang kalah dalam perang Badar ni balik siap bekal, siap kelengkapan, siap kekuatan, bina ekonomi. 1 tahun kemudian kekuatan mereka kuat, mereka patah balik untuk balas dendam dalam perang misi perang Uhud. Itu berlaku perang Uhud tu. Dalam perang Uhud ni sejarah ringkas lah kan, sahabat Nabi wafat dalam tu lebih kurang 70 orang. Habis daripada selesai peperangan ni, Nabi suruh para sahabat untuk himpun jenazah. Jadi perang Uhud ni dia ada 3 paruh masa. Paruh masa pertama Islam menang, paruh masa yang kedua Islam kena teruk, paruh masa yang ketiga musuh lari balik. Sebab tu Madinah tidak ditawan. Siapa kata perang Uhud Nabi kalah? Sebab tu Imam Zakaria Ansari sebut dalam kitab Tahrir yang disyarah oleh Imam Abdullah Syarqawi dalam Syarqawi ala Tahrir, barang sesiapa yang mengatakan mani taqada, orang yang mengatakan Nabi ini kalah perang atau lari daripada medan perang atau pengecut atau bacui atau panggil apa bahasa ni penakut ni, faqad kafar, kufur. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak boleh kata dekat perang Uhud ni Nabi kalah. Imam Zakaria Ansari sebut. Sebab tu bila habis peperangan tadi, Nabi ambush balik, para sahabat bina kekuatan di pagi Sabtu, pagi Ahad tu. Dan mereka mai balik, musuh-musuh yang ada ni Nabi sempat bunuh 2 orang. Contoh dalam sirah Nabawiyah. Mereka balik apa semua, Nabi suruh himpun jenazah-jenazah para sahabat. Akhir dihimpunkan jenazah para sahabat dalam keadaan para sahabat kebanyakan tubuh badan ni dicincang. Kan pada masa kedua tu lepas duk ambush nak ambil Nabi jatuh dalam lubang ni. Jatuh dalam lubang, seorang sahabat masuk untuk angkat Nabi keluar, dan Nabi kena satu pukul pedang, tetakkan pedang yang kuat di topi besi dia. Dalam hadis Syama'in nanti kita akan jumpa. Kapak sini terbit gaham. Allah, Nabi bunyi tu. Sakit ni. Lebih kurang 12 orang para sahabat yang membentengi Rasulullah, 20 gugur syahid, 10 gugur syahid. Yang tinggal 2 orang saja, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ubaidah bin Talhah. Itu cerita dalam perang Uhud. Badan mereka habis jadi duri seumpama landak sebab mempertahankan tubuh badan Rasulullah.
Ubaidah bin Jarrah, Nabi kata dalam perang tu dia tatak Nabi, dia tahan tangan putih jari. Nabi kata kalau kamu ingin melihatkan seseorang laki-laki yang berjalan atas bumi sedangkan anggota dia menunggu di dalam syurga, tengoklah Talhah bin Ubaidillah. Dia paling hebat sekali. Abu Bakar kata aku tanglin ku tak cemburu, tapi dalam perang Uhud Talhah hero nombor 1. Sebab Talhah ni menjadi bualan mulut Rasulullah. Talhah lah. Ini dalam surah Nabawiyah. Sudah contoh lah. Kan? Lepas pada tu himpun mai tang satu jenazah ni. Nabi duk tengok sahabat nak mana. Lepas nak ambil Nabi tak boleh sebab sahabat buat pelari masuk dalam bukit tu. Kan? Lepas lepas nak ambil Nabi tak boleh. Lepas patah balik, mana jenazah para sahabat semua lepas cincang. Mana nak tahu. Kan? Tak tahu apa ni, tangan tak ni apa dah. Cincang. Akhirnya para sahabat dalam perang tu yang pada masa Sa'ad bin Mu'az pun jatuh syahid. Dia tengah duk perang belah ni. Tentu dia alih berjumpa dengan Anas bin Nadar. Pergi belah ni, Anas bin Nadar kata awak kalimah belah ni. Aku bau dah syurga aku duk belah ni. Bau syahid syurga dah tu. Tinggal ni. Tu ada seorang ontor dalam perang Uhud. Dia tua, dia digelar A'raj. A'raj ni tempang. Tak larat. Kan, cucu dia ni nak turun pergi dalam perang Uhud. Dia berkata, Wan tak payah pergi lah. Kan, bagi kami hak muda-muda ni sudahlah. Tok Wan kalah. Dia kata, hampa cakap banyak. Aku duk perang lama main kali ni. Hampa tak bagi kopi. Aku pun nak pergi juga. Wan tu lah. Pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah ni, Tok Wan saya nak pergi. Tok Wan kata nak pergi juga ke Pak Long. Saya bau dah syurga duduk di hidung saya Rasulullah. Bau syahid lah. Dia kata sahabat, bau syurga saya dah. Wafat dalam tu Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni cincang ada seorang anak belakang dia kata, ini adalah jenazah Anas bin Nadar. Tahu mana? Sebab di ibu jari kaki dia yang kiri ada titik lalat. Turun ayat Quran. Rijalun sadaqullahu alaihi bima sadaqu. Rijalun bima sadaqullaha alaihi. Rijalun sadaqu bima ahadullahu alaihi. Inilah laki-laki yang mereka ini bersikap benar dan jujur sebagaimana mereka berjanji kerana Allah. Kan dia berkata dah, demi Allah, seandainya berlaku peperangan selepas ini kami akan berjuang walaupun dengan terpaksa menjadi syahid. Tuhan kata ni betul sungguh. Nak benak lah ni. Ni perang. Boom, tuang tu. Nunggu ni selesai bang. Berjuang. Dia dulu yang terkorban. Kan? Apa lagu tu? Tak ada kesiqahan. Ni siqah bisidqihi ni payah. Kan? Siqah dengan benar jujur ni. Ni nak adalah ni kita tengok adalah. Tera saya takkan tak adil kot. Sembang tengok payah. Pangkat adil ni. Ni nak syarat adalah jangan langsung memsai orang kata apa kalau kita merayan kot kepala ni pun nak buah adil malu kot orang kan. Jenis kepala biasa duk merayan kau kan. Siapa ada biasa rayan duk tengok video tengok rayan tak saya tak perasan kata adil. Tak fasik pun besar tu. Payah. Harap tak pasik kan, bukan ke hadir. Kita pasik kan. Wa ada'il amanah. Yang kata adalah ni innama syuritat litahassuli ada'il amanah. Ni ada'il amanah ni atau siqah. Syarat adalah tu untuk menghasilkan menunaikan amanah. Wa qadin kharamati siqah, dan padahal sesungguhnya telah sumbinglah oleh siqah bizalik ay bisababi zalikal fi'li, dengan sebab melakukan perbuatan yang tersebut. Mana dia yang menjimak isteri menyangkakan atau membayangkan perempuan yang dijimaknya itu bukanlah isteri dia atau perempuan yang halal baginya, sehingga 3 masalah itulah sebab dia telah menyumbingkan sifat kesiqahan itu dengan sebab perlakuan yang begitu. Lijur'atihi birtika bima ya'taqiduhu kabiratan, kerana beraninya nyaman tu birtikabi dengan melakukan barang ai fi'luma akan barang
ya'taqiduhu, yang mengiktikadlah ia man hu, akan dia akan ma kabiratan ay zamban kabirah. Pasal dia berani dah hang tahu kata dosa, hang berani duk pi rasa-rasa lagu kata hang melakukan perbuatan dosa. Duk bayang apa-apa. Bini kita, bini lah duk pi bayang. Apa? Ni tu kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Tu nisbah hukum dunia. Hukum akhirat pula. Qala, berkata ia Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam lagi, wa amma mafasidul akhirah, adapun mafasid, mafasid ni kerosakan. Di bahasa lah ni kita nak bagi sedap, risiko yang dia akan tanggung di akhirat. Bahasa kan. Bahasa sembang, tak erti belah begitu kan. Wa amma mafasidul akhirah, adapun risiko yang dia akan terima di akhirat, fala yu'adzabu ta'dzib zanin, maka tidak akan diazab akan man tadi ni, ta'dzib zanin, akan sebagai azab orang yang berzina. Dan walaupun dia ni menjima isteri dia dan dia membayangkan dan merupakan orang yang dijima itu bukan isteri, maka dia ni tidak akan diazab sebagaimana azab pelaku zina. Wala qatilin, dan tidak juga diazab kan. Qatilin ni ataf pada kata zanin lah. La tu dia panggil takkid pada kata la yu'azzabu, ai fala yu'azzabu ta'ziba qatilin. Takdir dia gitulah. Orang nisbah pada masalah orang yang membunuh, yang menyangkakan laki-laki yang memusuhi dia tu orang yang sepatutnya tak boleh jatuh hukum bunuh, tapi tersebabkan degram dia bunuh, tapi ternyata selepas daripada tu orang ni dah dijatuhkan hukum bunuh. Walaupun begitu dia tidak akan diazab di akhirat sebagaimana azab orang yang membunuh. Wala akili malan haraman, dan akili malan haraman, dan tidak juga diazab akan sebagai azab orang yang memakankan akan harta yang haram. Harta yang haram ni lagi teruklah azab dia. Sebab apa yang kata begitu? Di anna azab al-akhirah, kerana bahwasanya azab di akhirat itu murattabun, terjadi ia azab akhirah ala tarattubil mafasid fil ghalib, di atas kerosakan, terjadinya kerosakan pada ghalib kebiasaannya. Ini dia tak buat kan, pada hukum zahir ni dia bukan buat. Ni cuma rosak dia tu dengan sebab niat dia tu. Kama ay wazalika azabul akhirah kainun kama anna sawabaha murattabun ala tarattubil masalih fil ghalib, sebagaimana bandingan pahala tu kan, pahala akhirat tu murattabun, terjadi dan terhasil ia ala tarattubil masalih fil ghalib, di atas terjadinya kemaslahatan pada ghalib. Macam tu juga kan, kerosakan akhirat dosa pun dia tengok seburuk sejauh mana kerosakan itu berlaku, maka sejauh setinggi itulah azab Allah. Kebaikan pun begitulah, kalau lagi banyak kebaikan lagi tinggi, maka pahala dia lebih besar. Banding begitu, masalah dosa ni tengok kerosakannya kan peringkat mana, kalau lebih dahsyat lagi besar dosa dia, lagi teruk azab tu. Dia ni sebab dia begitu. Al-amal dalam kaedah dia panggil al-jaza' min jinsil amal, balasan itu mengikut bagai bagi perbuatannya. Habis. Kemudian kata qala, bukan aksu haza, dan akas akan ini man wati'a ni, man wati'a ajnabiyatan wa huwa yadhunnuha halilatan lahu ani masyaallah berada kan. Ni sebab niat ni, orang yang wati seorang perempuan ajnabiyah padahal dia menyangkakan itu isteri dia. Tadi ni dia tahu terang-terang kata bini dia, tapi dia membayangkan dan menyangkakan bahawa perempuan lain, tapi buat kat zina pun zina lah, tak boleh pergi dah ni kan. Ni dia ni duk sangka kata bini, memang betul-betul bini, padahal bukan bini, cukup buka ipak. Masalah ni dia feel dah kan, dia feeling dah, kata feel ni masalahnya ni, kes niat tu besar pengaruh niat ni, terlepas dosa.
Ada tengok kita tengok tu dia baca ibadat dia melewat tengok dulu. Nanti wa asu haza man wati'a ajnabiyatan wa huwa yadhunnuha halilatan lahu. Wallahu alam. Ha? Panjang. Niat ni memang panjang. Tuh nak habis tak dah habis. Sampai. Siapa lagi sebuah ni? Jam dia ni. Tadi 10-20 kan? Weh. Tak boys lupa lah. Ni pun lama dah 2 boys tak baca ni. Ambil aku orang berat sikit lah. Dia cuti lama lah. Ambil mustalah lah lama. Mustalah ni pun tak habis-habis ke. Faraid Malaysia kita baca. Dengar bunyi berat tu kita kali habis Malaysia.